Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para jemaah, didoakan agar berada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf agak kelewatan sedikit. Jadi kemungkinan Ustaz tidak dapat buat les panjang lama kerana sebenarnya sedang menunggu satu orang habib, salah seorang ulama besar di Yaman, di Hadramaut, Habib Muhammad Al-Idrus. Katanya beliau akan datang ke sini. Jadi sebelum apa-apa, Ustaz nak maklumkan bahawa kemungkinan pengajian kita ini kalau beliau datang, bermakna Ustaz kena berhentikan, kerana kita nak menyambut tetamu dan beliau datang untuk menziarahi Ustaz. Jadi insya-Allah, jadi selagi mana beliau belum datang, Habib belum datang, kita akan terus membacanya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. I'lam anna al-ibada yatashawwaquna ila zuhuril inayati faqala yaktasu bi rahmatihi man yasha. Kita sampai pada muka surat 97. Muka surat 97, baris yang kedua daripada bawah. Telah diketahui oleh hak Allah Subhanahu wa taala bahawasanya segala hamba-Nya itu ingin mereka itu kepada nyata sir inayahnya, nyata sir inayahnya, maka firman-Nya tertentu akan rahmat-Nya barang siapa yang dikehendaki jua. Maka sesungguhnya setelah kita mengetahui bahawa kita ini duduk di dalam perintah Allah, duduk di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berdoa kepada Allah, kita mengetahui bahawa apa yang kita doakan itu adalah jalan kehambaan kepada Allah dan pengakuan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Dan kita juga berdoa kepada Allah sebagai jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mengajar kepada kita bahawa kita sangat berhajat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui bahawa hamba-Nya sangat berhajat dan ingin mencapai kurniaan Allah taala, mencapai rahsia kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya dengan memperbanyakkan doa dan juga memperbanyakkan amalan soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim." Orang-orang kafir daripada ahli kitab dan juga daripada orang-orang musyrikin, orang musyrik yang tidak menyembah Allah taala, suka sekiranya diberi sedikit kebaikan kepada mereka, yakni suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit daripada kebaikan, yakni wahyu daripada Tuhan kamu. Dan mereka juga, orang-orang yang tidak beriman juga, mereka juga ingin kebaikan daripada Allah taala. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha." Allah taala khususkan rahmat Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah taala juga melimpahkan kurniaan yang amat besar. Maka setelah kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan mempunyai segala-galanya, maka kita berhajat kepada Allah. Apakah yang kita hajat pada Allah? Yang perlu kita berhajat kepada Allah adalah rahmat Allah. Maka orang-orang arif billah, mereka tidak berhajat kepada apa yang mereka doa. Mereka tidak berhajat kepada apa yang mereka
minta, tetapi mereka berhajat apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Ya, Ustaz tidak boleh duduk. Sebab kaki tak berapa selesa. Okey, baik. Kemudian dikatakan bahawa dan Allah menentukan pada azali lagi mengenai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang dipilih oleh Allah Taala, maka dia itu dikira orang yang beruntung. Mereka adalah orang yang beruntung. Itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Taala. Allah memberi rahmat kepadanya. Maka kita tidak boleh berputus asa. Bahkan rahmat Allah Ta'ala ini luas di atas setiap sesuatu. Jadi orang-orang arif billah ini, apa yang mereka minta, apa yang mereka doakan, apa yang mereka inginkan rahmat Allah. Tidak dapat apa yang mereka minta itu tidak mengapa. Yang paling penting mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala ini, orang itu duduk di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seseorang tadi, dia boleh masuk dalam syurga, dia dapat kebaikan di sisi Allah, sebenarnya bukan dengan sebab amalnya, tetapi seseorang itu boleh masuk ke dalam syurga adalah disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang semayang masuk surga itu dengan sebab orang yang semayang banyak, orang yang puasa banyak, orang yang baca Quran banyak. Mereka menyangka dengan baca Quran ini aku akan masuk surga. Mereka menyangka dengan sembahyang banyak ini aku masuk surga. Mereka menyangka dengan puasa aku masuk surga. Sebenarnya salah, sangkaan itu salah. Mereka masuk syurga bukan dengan ibadat mereka. Nabi SAW memberitahu para sahabat, seseorang itu tidak boleh masuk di dalam syurga dengan amalannya, dengan amal ibadat yang dilakukan. Tidak boleh masuk dalam syurga. Maka sahabat bertanya, termasuk dirimu ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, termasuk diriku. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada baginda Rasulullah SAW dengan arti kata, sesiapa yang diberi rahmat oleh Allah Taala, maka dia akan masuk di dalam syurga Allah. Dan kalau macam begitu, kalaulah ustaz mengatakan bahawa masuk syurga dengan sebab, bukan dengan sebab sembahyangnya, bukan dengan sebab puasanya, bukan dengan sebab baca Qurannya, dah kalau macam tu apa guna semayang? Contohnya kalau orang kata begitu, jadi begitu orang semayang awal, orang semayang lewat, maknanya bukan kaitan surga gitu. Ya. Maka dipahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Maka dikatakanlah, janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Bila masuk dalam Al-Quran, jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka dunia ini, maknanya apa? Maknanya jangan kamu melakukan kejahatan, kejahatan sesama manusia. Jangan kamu lakukan maksiat. Jangan kamu lakukan kejahatan, jangan kamu lakukan kemaksiatan, jangan kamu duduk dalam kelalaian. Itu maknanya jangan kamu melakukan kerosakan di atas dunia. Ba'da islahiha, selepas Allah Ta'ala membawa kebaikan kepadanya, lepas Allah memberi nikmat kepada kamu, maka jangan kamu buat kerosakan. Bahkan apa yang Allah Ta'ala perintah, wad'uuhu khaufan wa tama'a, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut kepada Allah, wa tama'an, dengan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala itu hampir dengan orang yang melakukan kebaikan. Apa maksud orang yang melakukan kebaikan ini? Yakni dengan arti kata, rahmat Allah Ta'ala ini hampir kepada orang yang beramal soleh. Maka dipahami bahawa bukan dengan amal soleh dia masuk surga. Dia masuk surga dengan rahmat. Tetapi untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala ini,
dia hendaklah melakukan kebaikan. Minal muhsinin, termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi dikatakan bahawa ternyata sudah nyata di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis yang menyatakan bahawa sesuatu itu ditentukan oleh Allah, dan Allah lah yang menentukan akan segala-galanya, dan seseorang itu dikira mendapat kebaikan dengan sebab apa? Dengan sebab rahmat. Jangan duduk bergantung dengan amal. Jangan duk kata saya ni jadi baik ni, saya ni dapat kebaikan begini ni dengan sebab amal saya. Ya, betul lah, kamu ni diberi rezeki yang murah contohnya. Kamu ini diberi kesihatan yang baik. Tapi jangan menyangka bahawa kamu ini diberi rezeki yang murah, kesihatan yang baik itu dan seumpama itu adalah disebabkan kebaikan kamu. Kebaikan kamu baru hari ini atas muka dunia. Sedangkan kebaikan Allah, apa yang kamu dapat itulah ketentuan Allah daripada azali lagi. Maka dipahami bahawa yang paling utama adalah kita menyerahkan segalanya kepada Allah dan menyedari bahawa kita sebagai hamba Allah, kita diperintahkan beramal mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seorang itu beramal, dia terus beramal tanpa melihat amal. Jangan merasa daripada dia. Tanpa dia melihat amal. Apa maksud tanpa melihat amal? Maksudnya dia beramal ini mengikut perintah Allah, dan jangan dia merasakan bahawa kebaikan-kebaikan yang dia dapat itu disebabkan amalnya. Ataupun jangan juga dia menyangka dia layak mendapat kebaikan dengan sebab amalnya. Tidak, sekali-kali. Kebaikan itu tidak ada kaitan dengan amal kamu, tetapi kebaikan itulah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka justru itu manusia yang mengetahui tentang rahsia-rahsia Allah, ataupun tentang memahami tentang ketentuan-ketentuan Allah, walaupun dia tahu ketentuan Allah, namun dia tetap mengharapkan mendapat inayah, yakni pertolongan Allah, dan juga mendapat riayah, yakni pemerhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada di dalam satu hadis menceritakan bahawa inna ahadakum ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيدخلها إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Diceritakan di dalam satu hadis, ada satu orang yang dia beramal dengan amalan ahli syurga, dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kemudian sampai satu ketika, sebagaimana yang terdahulu dalam kitab Allah Ta'ala, walaupun dia beramal dengan amalan ahli syurga, dengan amalan soleh, maka di akhir dia nak wafat, akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya masuk di dalam neraka. Boleh jadi 40 tahun, 50 tahun. Dan diceritakan di dalam satu kitab menceritakan bahawa ada satu orang ahli ibadat, 40 tahun dia beribadat kepada Allah. Setelah 40 tahun dia beribadat, lalu dia minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan aku syaitan, tunjukkan aku iblis, tunjukkan aku iblis. Lalu Allah tunjukkan dia iblis, dan dia merasa bahawa dia tidak akan terkena tipu daya iblis. Maka setelah Allah perlihatkan dia akan iblis, lalu iblis berkata, kesiannya kamu, aku merasa kasihan kepada kamu. Kenapa? Kenapa rasa kasihan? Lish, maknanya kenapa? Limaza? Lalu katanya, aku telah tahu bahawa umur kamu ini 40 tahun lagi baru kamu mati. Jadi selama ini kamu letih siang malam, tak tidur malam, jaga, tak kurang makan, kamu beribadat siang malam. Jadi kesian kamu, sedangkan kamu yang aku tengok kamu 40 tahun lagi baru kamu mati.
Katanya, jadi lebih baik kamu rehat dahulu, kamu boleh seronok-seronok dahulu, nanti sudah dapat tahu masa lambat lagi nak tu, sampai masa dekat kamu kembali bertaubat kepada Allah. Bila iblis kata macam itu, dia pun berfikir, oh betul juga, aku selama ini berletih-letih, berpenat-penat, maka katanya aku ada 40 tahun lagi aku hidup. Oh lama lagi 40 tahun ni. Maknanya, maka dia mengambil keputusan, kalau begitu aku akan beribadat 20 tahun, dan selepas aku akan bermaksiat, aku akan tinggalkan ibadat 20 tahun. Selepas nanti 20 tahun akan datang, nanti barulah aku akan bertaubat dan beribadat bersungguh-sungguh sebagaimana sekarang ni. Maka dia putuskan dirinya bahawa dia nak bersenang-senang, nak ikut hawa nafsu sebagaimana orang lain. Maka setelah itu dia akan kembali kepada Allah. 20 tahun akan datang pula dengan bertaubat kepada Allah dan seumpamanya. Setelah dia memutuskan perbuatan ini, dia memutuskan perkara ini, akhirnya dia tinggalkan ibadat. Dia tinggalkan ibadat. Bila dia tinggalkan ibadat, rupa-rupanya masa dia hidup lebih kurang dalam 10 tahun, lalu dia meninggal. Maka wafatlah dia di dalam maksiat, wafatlah dia dalam keadaan meninggalkan ibadah pada Allah. Sedangkan iblis pun tak tahu sebenarnya. Yang mengetahui hanya Allah Ta'ala sahaja. Dia mati bila-bila ini hanya Allah Ta'ala sahaja. Akhirnya mati dalam keadaan tertipu dengan tipu daya iblis dan syaitan. Waliyazubillah. Dan disebut dalam hadis, ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Bila dia beramal ahli neraka, inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli aljannah fa yadkhuluha. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maksudnya? Dia buat maksiat, boleh jadi dia minum arak, boleh jadi dia berzina, boleh jadi dia berjudi, boleh jadi dia apa lagi, tak kira lah benda-benda yang haram, dosa-dosa besar yang dilakukan itu. Maka tercatat terdahulu dalam kitab Allah Ta'ala bahawa dia ini mendapat rahmat Allah. Maka di akhir-akhir dia nak wafat, dia bertaubat kepada Allah, dan akhirnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, akhirnya masuk dalam syurga. Jadi itulah nak beritahu bahawa segalanya duduk dalam rahmat Allah. Kalau macam itu Allah, takutnya kita sudah beramal, kita tidak tahu. Bahkan Allah mengatakan rahmat ni aku khusus kepada orang-orang yang tertentu. Wallahu a'lam. Boleh jadi siapa kita pernah tahu. Yang bercakap ini Allah banyak dosanya. Jadi tak tahu siapa yang ditentukan oleh Allah, kita tidak tahu. Dan yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Moga-moga semua yang mendengar ini, yang bersama Ustaz mendapat rahmat Allah. Moga-moga semua diselamatkan daripada Allah. Moga-moga semua Allah Ta'ala menghisap kita dengan rahmat, tidak menghisap dengan keadilan. Kalau dihisap dengan keadilan, maka binasalah kita. Lalu dikatakan bahawa orang yang mendapat rahmat Allah Ta'ala ini adalah orang yang diberi pertolongan, orang yang ada inayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi siapa yang dimaksudkan itu? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala ni hampir dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan orang yang beriman kepada Allah. Maka setiap orang menginginkan agar dia termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat. Al-Fakir harap dapat rahmat. Antum semua juga harap mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu kena ada satu keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Keinginan. Kena ada keinginan. Kena ada semangat. Kena ada semangat yang mendorong kita melakukan ketaatan. Maka hendaklah disertai dengan amal soleh dan juga dengan ibadat yang ikhlas. Kerana sesungguhnya amal soleh dan ibadat yang ikhlas itu, amal ibadat yang ikhlas itu menyebabkan seseorang itu mudah mendapat rahmat Allah. Wala tufsidu fil ardh. Jangan kamu melakukan kerosakan untuk mendapat rahmat Allah. Wala tufsidu fil ardh. Jangan kamu melakukan kerosakan. Apa maksud jangan melakukan kerosakan? Yakni menjauhkan diri daripada maksiat ataupun bersegera dalam taubat
ataupun cepat-cepat kembali apabila jatuh kepada maksiat. Ba'da islahiha, selepas Allah memberi kebaikan kepada kamu, selepas Allah memberi nikmat kepada kamu, selepas Allah memberi keimanan kepada kamu. Dan cara dia macam mana? Wada'uhu khaufan wa tama'an, sentiasalah berdoa kepada Allah dalam keadaan merasa takut kepada Allah. Maknanya berdoa pada Allah dalam keadaan rasa takut. Sebab kita tak tahu rahmat Allah macam mana, siapa yang mendapat rahmat Allah, dan bagaimana pengakhiran kita semua kita tidak tahu. Maka dalam keadaan macam itu kita juga mengetahui akan azab Allah Ta'ala begitu pedih sekali. Wa tama'an, dan kena ada pengharapan kepada Allah. Inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Sesungguhnya orang yang rahmat Allah sangat hampir kepada orang yang melakukan kebaikan, yakni orang yang melakukan amal soleh. Jadi tugas kita apa? Tugas kita beramal dengan amal soleh. Jadi amal soleh ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang zahir itu macam mana? Zahir ini anggota zahir. Ada yang batin lah, anggota batin lah hati. Ada pun yang zahir itu mata, tangan, telinga, mulut, lidah dan seumpamanya, itu dipanggil anggota zahir. Ibadat dengan anggota zahir dan ibadat dengan anggota batin. Apa dia? Hati. Hati dalam keadaan kebaikan. Lalu diceritakan bahawa ada satu orang sahabat Nabi. Beliau ini bukan amal soleh, maksudnya tidak ada amal soleh, tetapi dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli syurga. Maka setelah satu orang sahabat pergi melihat apakah amalannya, tapi tidak ketemui apakah amalan dia. Sedangkan ramai lagi sahabat-sahabat yang ibadatnya hebat, tetapi tidak dijamin syurga sebagaimana sahabat ini. Akhirnya ditanya pada sahabat ini, apakah yang menyebabkan engkau dijamin syurga oleh Rasulullah? Lalu dia mengatakan bahawa aku tidak ada amal banyak, tapi aku hanya ada hati yang tidak pernah buruk sangka pada orang, yang tidak pernah memusuhi orang, yang hati yang memaafkan segala kesalahan orang, hati yang tidak memandang keaiban orang. Ini semua nak bagi tahu bahawa ibadah-ibadah hati ini begitu tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman pada aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka itu dalam sembahyang mereka khusyuk, yakni hati mereka tunduk kepada Allah. Jadi bagaimana nak dapat hati tunduk ni? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mana mereka itu perkara-perkara yang lara mereka meninggalkannya. Lagi-lagi sifat mereka, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka adalah orang yang membayar zakat. Apabila dia berkelayakan bayar zakat, dia segera membayar zakat. Lagi walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga akan kemaluan mereka, tidak melakukan perzinaan dan seumpamanya, illa ala aswajihim, kecuali maknanya digunakan pada isteri mereka, au ma malakat aimanuhum, ataupun pada hamba yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, kerana sesungguhnya itu bukanlah perkara yang tercela. Fawani batawara azalika fa ulaika humul adun, sesiapa yang mencari selain daripada itu, selain daripada itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Dan di antara sifat mereka lagi, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang mana mereka itu bagi amanah, mereka menjaga amanah. Mereka adalah orang yang menjaga amanah dan juga menunaikan janji-janji mereka. Apabila mereka berjanji, mereka menunaikannya. Lagi di antara sifat mereka, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yang mana mereka ini sentiasa menjaga sembahyang. Bagi jamaah sekalian, pastikan kita semua adalah orang yang sembahyang di awal waktu. Jangan lewat-lewatkan sembahyang. Jangan lewat-lewatkan sembahyang. Sudah sembahyang asar, minta maaf, di Malaysia malam, di sini zuhur, di sini asar. Jadi pastikan waktu sembahyang, jangan lewat-lewat. Kecuali ada musyaqqah, kecuali ada musibah, kecuali ada rukhsah, ada maknanya sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, itu lain. Tetapi amalan kita hendaklah sentiasa sembahyang di awal waktu. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yang mana di antara sifat mereka yang mendapat rahmat Allah Ta'ala ini, mereka adalah orang yang menjaga sembahyang mereka.
Ulaika humul warisun, itulah mereka yang berhak mewarisi, mendapat. Orang yang berhak mendapat apa? Mendapat syurga Allah, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yang mana mereka akan mewarisi firdaus, iaitu syurga firdaus, yang mana bila mereka duduk dalam syurga, mereka kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersandar kepada Allah, hendaklah kita ini berkehendak kepada Allah, hendaklah kita menyerah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita mengekalkan amal ibadat, bahkan menambahkan lagi amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita ini memahami bahawa apa-apa yang kita lakukan bukan kita mencari apa yang kita inginkan daripada kehendak kita. Maka berdoalah kita, tetapi kita berdoa sebenarnya ingin mencari rahmat Allah. Apabila kita beribadat kepada Allah Ta'ala, kita beribadat, kita berserah kepada Allah. Yang paling penting kita mendapat redha dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pastikan para jemaah, bila mana kita melakukan amal, kita inginkan rahmat Allah dan kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan segala hambanya itu ingin mereka itu kepada sir, rahsia inayah Allah, pertolongan Allah. Namun Allah mengatakan, wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha, Allah Taala menentukan rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki. Maka diputuskan tamak, hendaklah seorang itu masa tamak daripada perbuatan, diputuskan tamak daripada memperolehi dengan tamak daripada diperolehi dengan asal dan sampai dengan segala sebab, dengan asa dan sampai dengan segala sebab, dan rahmat itu tertentu pada orang yang ahli fadl dalam nikmat di dunia dan juga negeri akhirat. Jadi hendaklah seorang itu, maknanya dia kena tamak, inginkan ataupun dia kena harapkan daripada asap. Kalau asap bermakna kejahatan, daripada kejahatan dia kena tamakkan apa? Tamakkan keampunan Allah. Dia kena inginkan rahmat Allah. Dua perkara yang membawa orang itu membangkitkan amal. Dua perkara yang menyebabkan orang itu membangkitkan amal adalah yang pertama, sifat takut kepada Allah. Sifat takut kepada Allah Ta'ala ini boleh membawa kepada dia ini menjauhkan diri daripada maksiat. Seseorang itu menjauhkan diri kepada maksiat mengikut sifat takut yang ada di dalam hati. Semakin tinggi rasa takutnya, semakin dia menjauhi maksiat. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat harap kepada Allah. Satu takut, dua harap. Tinggi harap dia kepada Allah membangkitkan amal. Semakin tinggi dia mengharapkan keampunan Allah, makin kuat dia beramal dengan amal soleh. Maka dua sifat ini perlu ada di dalam hati orang yang beriman kepada Allah. Apabila ada di dalam hatinya ketika mana nak buat maksiat, maka yang datang dalam hatinya sifat takut. Sifat takut kepada Allah. Bila mana malas nak beribadat kepada Allah, ataupun berat rasanya nak beribadat, maka datang di dalam hatinya sifat harap kepada Allah. Maka sifat harap dapat membangkitkan ibadat, sifat takut dapat mencegah maksiat. Dapat mencegah maksiat. Maka bila dia ada melakukan kejahatan, kesalahan, dosa, maka tinggi harapannya untuk mendapat keampunan, supaya Allah memberi rahmat kepada dia. Dan juga untuk dia akan menyampaikan sebab-sebab yang membawa dia mendapat rahmat Allah. Dan rahmat Allah Ta'ala ini ditentukan kepada orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Dan itu merupakan nikmat yang terbesar di dunia dan juga di negeri akhirat. Dan tiada syak bahawasanya tertentu rahmat pada hamba itu pada hal dahulu fadal. Rahmat Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala sudah tentu dah. Bahkan kita sudah ditentukan. Adakah kita ini ahli syurga ataupun ahli neraka, sudah ditentukan oleh Allah.
Adakah amalan kita diterima ataupun tidak diterima? Sudah ditentukan oleh Allah. Adakah kita ini mendapat husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Sudah ditentukan oleh Allah. Sebab itu orang ahli ibadat ada dia rasa takut. Takutnya ahli ibadat, yang pertama, takutnya amal ibadat tidak diterima oleh Allah. Ini ahli ibadat, dia takut. Apa dia? Takut ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, takutnya ahli ibadat, takutnya dia dipalingkan hatinya daripada Allah. Dipaling hatinya daripada Allah. Maksudnya apa? Bimbang, takut nanti dia sudah tidak menjadi ahli ibadat. Awalnya ahli ibadat, mungkin umur dia 20-an ibadat, 30-an ibadat, 40-an ibadat, 50-an tak jadi ibadat. Dia bimbang. Ataupun di akhir-akhir tak jadi ibadat. Ataupun bimbang dekat-dekat nak mati jadi tak beribadat. Tidak mau beribadat pada Allah. Ini dibimbangi oleh orang-orang ahli ibadat. Yang ketiga dibimbangi mendapat su'ul khatimah. Kerana ibadat yang dilakukan itu tidak menjamin dia dapat husnul khatimah. Yang mendapat husnul khatimah adalah rahmat, bukan kerana ibadat dia. Sehingga Imam Ahmad Ibn Hanbal pun anak murid yang menangis ketika mana dia ajar kalimah syahadah, tidak diucapnya syahadah la. Sedangkan anak muridnya ajar la ilaha illallah, dia hanya ucap la sahaja. Akhirnya anak muridnya menangis. Kalaulah buku Imam Ahmad Ibn Hanbal yang sembahyang 400 rakaat satu hari, bagaimana dengan dirinya? Orang yang sembahyang 400 rakaat satu hari pun kelihatan tak mampu nak ucap syahadah ketika wafat, bagaimana dengan kita, kata anak muridnya. Tetapi akhirnya Imam Ahmad itu sebenarnya dia ini sedang berlawan dengan tipu daya syaitan ketika mana hampir wafat. Baik. Jadi yang keempat ditakuti ahli ibadat itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya orang yang mendapat keselamatan adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi, melainkan bahawa amal itu alamah daripada khususiyah juga. Kerana sesungguhnya amal itu adalah daripada khususiyah, keistimewaan daripada ataupun pilihan khusus daripada Allah Ta'ala. Maka bersyukurlah kita apabila Allah memberi kita boleh beramal, maka kita kena bersyukur kepada Allah. Bukan berbangga, menjadi sombong, tidak, tetapi bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi pertolongan kepada kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Wa'lam annahu law khalaqum wa dzalika la taraku amal i'timadan 'alal azali faqala inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Dan ketahuilah bahawasanya jikalau disebutkan mereka itu, kalaulah mereka itu kata, kalau mereka itu mengatakan bahawa serta demikian itu dengan tiada disuruh amal, nescaya ditinggalkan mereka itu akan amal. Bagaimana kalau orang faham setelah kita menyatakan bahawa orang yang amal ibadat banyak tidak akan masuk syurga, orang yang banyak puasa, orang yang banyak baca Quran, orang yang banyak ibadat itu bukan jaminan untuk masuk dalam syurga. Bukan jaminan untuk masuk dalam syurga. Maka bila kita kata macam itu, maka di situ akan timbul dah masuk syurga ni macam mana? Masuk syurga ni sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada azali. Adapun amalan kamu atas muka dunia baru kamu beramal. Ketetapan Allah dekat negeri akhirat. Mana mungkin Allah dipengaruhi oleh perbuatan amal makhluk? Mana mungkin yang baru boleh mempengaruhi yang qadim? Oh, kalau macam itu, buat apa kita beramal? Kalau sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala kita masuk dalam syurga, kalau ibadat kita tak boleh masuk dalam syurga, buat apa kita beramal? Kalau orang menyatakan demikian. Bagaimana kalau orang menyatakan demikian? Lalu nescaya ditinggalkan amal. Tiada disuruh amal, nescaya ditinggalkan. Mereka katakan akan amal hal
Padahal mereka itu berpegang atas azali. Lalu mereka tinggalkan amal. Kenapa mereka berpegang pada azali? Kalaulah pada azali sudah ditetapkan demikian, kalau pada azali sudah ditetapkan ahli neraka, pada azali sudah ditetapkan ahli syurga, kalaulah sembahyang, puasa, ibadat tidak menjamin masuk dalam syurga, dah azali sudah ditetapkan inna ahdakum ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya satu orang itu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga syurga dan dirinya sebagai satu hasta saja untuk dia masuk dalam syurga, tetapi telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dia jadi ahli neraka. Di akhir-akhir kematian dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu masuk ia di dalam neraka. Kalau macam itulah sudah ditetapkan oleh Allah, azali dah kata macam itu, buat apa beramal? Macam mana kalau orang mengatakan demikian? Maka firman Allah, kita kena beramal. Kenapa kita perlu beramal? Sebab kita tidak tahu rahmat Allah bagi pada siapa kita tak tahu. Tak tahu. Boleh jadi orang yang penzina itu mendapat rahmat Allah daripada orang yang sembahyang. Boleh jadi. Boleh jadi juga orang yang dikatakan minum arak itu mendapat rahmat Allah. Boleh jadi. Kerana rahmat Allah Ta'ala luas. Allah Ta'ala boleh bagi siapa yang ia kendaki. Siapa yang ia kendaki Allah Ta'ala boleh bagi. Jadi sekarang ini kita tetap kena beramal. Sebab apa kita kena beramal? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman bahawasanya rahmat Allah Ta'ala itu hampir kepada orang yang berbuat akan kebaikan, yakni orang yang beramal. Kalau kamu mau tahu orang yang mendapat rahmat ni orang yang macam mana? Orang yang mendapat rahmat itu adalah orang yang melakukan kebaikan, orang yang beramal dengan amal soleh. Amal soleh. Jadi disebut oleh Allah, Allah itu tidak mungkin janji. Allah itu Tuhan yang maha benar. Allah Ta'ala kata siapa buat baik aku beri rahmat. Maka untuk mendapat rahmat, buatlah kebajikan, buatlah kebaikan. Maka di atas muka dunia, jangan buat jahat kepada orang, jangan buat zalim pada orang. Wahai pemimpin-pemimpin, dinasihatkan jangan buat zalim pada rakyat. Jangan buat zalim pada rakyat. Bagaimana kita nak mendapat pertolongan Allah? Kalau atas muka dunia tak dapat pertolongan Allah Ta'ala, tak apa lagi. Yang dibimbangi ketika nak mati, dibimbangi ketika dibangkitkan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin tidak boleh menzalimi rakyat. Majikan-majikan tidak boleh menzalimi pekerjanya. Dan begitulah maknanya ahli keluarga dan seumpamanya. Maka dalam keadaan macam itu, orang yang dapatkan rahmat itu siapa? Orang yang melakukan kebajikan, orang yang melakukan kebaikan. Oleh sebab itu kena buat juga, kena beramal untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyatakan ia segala amal itu akan tanda jua. Tanda. Okey, tanda orang dapat rahmat itu macam mana? Kita tahu ke rahmat Allah? Tak tahu. Tapi boleh tahu melalui apa? Melalui tanda. Tanda dia apa orang itu dapat rahmat? Tanda orang itu mendapat rahmat, orang itu akan beramal dengan amal soleh. Orang itu ditolong oleh Allah Ta'ala melakukan amal soleh dan diberi kekuatan untuk dia meninggalkan kejahatan. Lalu dikatakan itu tanda juga kerana bahawasanya segala amal itu sebab menghasilkan bagi kebajikan. Jadi bila dia beramal tadi, beramal-amal, dia akan dapat pahala, akan mendapat kebajikan. Makanya dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada segala hamba itu bahawa ibadah mereka itu tujuan kamu beribadah. Kamu sembahyang, itu tujuan ibadah. Kamu berdoa, itu tujuan ibadah. Kamu tolong orang, itu tujuan ibadah. Jangan ada yang lain. Kita tolong orang, orang tak puji kita tidak mengapa. Ni selalu orang kata, selama ini saya buat kebajikan, tak harga pun saya. Selama ini kata sang isteri, suaminya tidak menghargai dia. Kata sang suami, isterinya tidak menghargai dia. Katanya sang anak, ayah ibu bapanya tidak menghargai dia. Katanya sang guru, anak murid tidak menghargai. Kata anak murid, guru tidak menghargai. Begitulah manusia-manusia selalu menyatakan demikian. Maka kita pandanglah Allah. Tidak mengapa manusia tidak menghargai kita. Isteri tidak menghargai kita, tidak mengapa. Anak tidak menghargai kita, tidak mengapa. Pelajar kita tidak menghargai kita, tidak mengapa.
Jemaah tidak menghargai kita, tidak mengapa. Kerana apa? Yang paling penting kita ingin mendapat maknanya pandangan daripada Allah. Pandangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa apabila seorang tadi melakukan amal, dia akan mendapat kebajikan. Dan maka yang dikehendaki oleh Allah Taala daripada segala hamba itu ibadah mereka itu. Allah Taala ingin kita ini melakukan ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Dan bila sudah beribadah, sudah mendapat nikmat, dan syukur mereka itu akan Allah. Tidaklah dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atas barang yang dianugerahkan atas mereka itu daripada segala nikmat. Dan apabila Allah memberi nikmat, maka disyukuri. Nikmat itu apa? Nikmat itu ada 3. Satu, nikmat dunia. Alhamdulillah dapat nikmat dunia. Apa nikmat dunia? Ada orang dapat rumah, ada orang dapat kereta, ada orang dapat duit banyak, ada orang dapat apa? Dapat keluarga yang ramai anaknya, ada orang yang dapat jiran yang baik, ada orang yang dapat pengikut yang ramai. Ini kadang-kadang berebut-rebut pengikut. Ada orang yang dapat like yang banyak ikut. Ada orang yang dapat apa lagi? Sokongan yang banyak, ada orang dapat pangkat. Dan itu nikmat dunia. Nikmat dunia ni nikmat yang rendah. Jangan kerja-kerja lah. Tuhan bagi, alhamdulillah. Itu nikmat yang rendah mengikut pandangan orang sufi. Ada alhamdulillah, tidak ada, tidak mengapa. Tidak perlu kita dengki, tidak perlu kita nak pandang-pandang nikmat orang yang lebih. Itu nikmat dunia. Orang-orang sufi tengok itu nikmat dunia. Ambillah kamu nakmu. Itu bahagian kamu. Maknanya tidak mau berebut-rebut. Ini satu kisah daripada guru kami, Allamah Habib Umar. Ustaz ini nak mengaku guru pun malu. Bukan nak mengaku anak murid kepada beliau pun malu. Siapa dia? Allamah Habib Umar. Allamah Habib Umar itu satu hari diceritakan bahawa ada orang mengambil satu tanah. Tanah tu nama dia, kena tanah tu kena dia. Lalu anak dia kata, ni tak boleh, ni tanah ayah saya. Lalu Habib kata, sedekahkan. Kita adalah golongan yang tidak bergaduh kerana dunia. Kita adalah golongan yang tidak berebut-rebut perkara dunia. Maka nikmat pertama, nikmat dunia. Nikmat dunia, nikmat yang rendah. Kalaulah nikmat itu hebat, maka orang kafir tidak diberi nikmat sebagaimana hari ini. Jadi nikmat yang kedua, nikmat agama. Ini nikmat yang besar. Nikmat agama, dapat beribadah, dapat sembahyang, dapat baca Quran. Orang yang boleh baca Quran itu nikmat. Orang yang hadir dalam majlis ilmu itu nikmat. Itu nikmat agama. Dan yang ketiga, nikmat akhirat. Itu nikmat akhirat, nikmat yang paling besar. Masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala berdampingan dengan kekasih kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala suruh kita ini beribadat, dan hendaklah kamu mensyukuri di atas nikmat yang Allah Taala beri, dan firman-Nya yang maha tinggi. Dan tiada kejadian jin dan manusia melainkan menyembah mereka itu akan daku. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mengabdikan diri kepada aku. Dan dikehendaki Allah Ta'ala bagi segala makhluknya itu ialah ubudiyah, beribadah kepada Allah. Dan afdal ibadah itu barang yang ada kerananya daripada tiada menuntut balas atasnya, tiada di dalam dunia. Dan di antara setinggi-tinggi amal ibadah, ini amal ibadah orang arif billah. Ibadah orang arif billah ini mereka beribadah tanpa meminta sesuatu untuk dirinya. Maknanya seabad-abad ibadat mereka beribadah tanpa meminta sesuatu daripada dirinya. Jadi dia beribadah. Dia beribadah, dia tak minta pun syurga, ataupun dia minta syurga tu tetapi dia tidak mengharapkan syurga, dia mengharapkan rahmat Allah. Maka bagaimana orang yang beribadah kepada Allah yang tinggi kedudukannya? Orang yang tinggi kedudukannya ketika mana dia beribadah kepada Allah, dia beribadah hanya semata-mata ingin mendapat rahmat, keredaan Allah, mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, bukan untuk mendapat kepentingan dirinya. Untuk kepentingan dirinya. Kalau boleh beribadat nak kaya, kalau boleh beribadat, itu bagi orang awam itu tidak mengapa, tetapi bagi orang arif billah itu satu kesalahan.
Maka kita hari ini kita tumpukan fikiran kita, tumpukan tawajuh kita, penumpuan kita, tumpukan kepada hati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa saja ibadah kepada Allah Taala, dan juga yang kita cari adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa tak boleh lama dah, sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama Ustaz pada malam ini di Malaysia, petang ini di Yaman. Petang di Yaman, dan insya-Allah dan hampir dalam perjalanan mungkin. Jadi Ustaz, kadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Minta maaf di atas segala kekurangan, dan seandainya tidak dapat memahaminya, itu daripada kelemahan al-faqih, dan bertanyalah kepada orang yang lebih alim, bertanyalah kepada orang yang lebih soleh, agar dapat memahaminya lebih baik lagi. Apapun yang kita mohon adalah bukan sahaja kefahaman, bahkan kita mampu untuk beramal dengannya. Jadi sekadar ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. InsyaAllah Ustaz tidak berjanji setiap hari ya. Setiap hari, setiap malam tidak berjanji. Kadang-kadang waktu petang ni ramai yang datang ziarah. Datang ziarah maknanya. Dan kalaulah kadang-kadang ada juga masa-masa dia mari kaki tak apa sihat sikit, maknanya kita tertangguh. Jadi insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah, kita akan sambung lagi lain kali. Kalau dapat khatam di Yaman ini pun alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala kumpulkan kita di kalangan orang-orang yang saleh. Dan moga-moga kita semua mendapat rahmat Allah, dan juga mendapat husnul khatimah, dan juga dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.